Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tan Sri, Datuk Sri, Datuk-datuk, saudara-saudari yang saya hormati sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sama-sama mengutip permata-permata. Sempena dengan tajuk buku ini, Al-Lu'lu' lil Mu'minin, permata-permata buat orang yang beriman. Jadi buku ini sebenarnya telah diterbitkan oleh kerajaan negeri dan ditulis oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri, diterbitkan pada tahun 2012, tapi ianya tidak disebarkan, tidak dibaca, dan patutnya dibaca di masjid-masjid, sebabnya ianya disusun begitu rupa dan tak panjang, ya. Susunannya tidak panjang, mungkin dalam masa 10-15 minit kita boleh tamat pengajian satu hadis. Jadi himpunan ini himpunan permata dan sangat cantik susunannya. Dimulakan dengan tajuk yang pertama ialah tajuk istiqamah, ya, tajuk istiqamah. Saya pun tak tahu ada yang buku yang diterbitkan oleh kerajaan negeri sebegini rupa yang sangat indah. Bagi saya fikirkan tajuk yang pertama yang dipilih ini kewajipan istiqamah sangat bertepatan disebabkan oleh prinsip istiqamah ini ialah satu prinsip yang universal yang perlu dimiliki oleh semua orang Muslim, ya. Kalau tanpa istiqamah maka tanpa iman, ya. Istiqamah ini sangat-sangat penting. Jadi kita mulakan dengan malam ini, insya-Allah malam seterusnya, minggu seterusnya kita akan membaca bersama-sama, ya. Dan saya juga akan tambah dengan rujukan-rujukan yang lain untuk panduan kita bersama, insya-Allah. Jadi bersama-sama kita melihat tajuk yang pertama, yaitu kewajipan istiqamah, ya. Daripada Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya, aku bertanya, ya, sahabat ini bertanya Nabi, ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala qul amantu billah thumma istaqim. Ya. Maksudnya, hai Rasulullah, sahabat bertanya, ajarlah kepadaku berkenaan Islam, perkataan yang tidak perlu aku bertanya seseorang selainmu. Sabdanya, katakanlah, Nabi bersabda kepada sahabat ini, katakanlah, amantu billah thumma istaqim, yaitu aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Jadi istiqamah ini datang selepas beriman. Bagaimana kita harus teruskan beriman dengan istiqamah ini, supaya kita dapat terus beriman dengan istiqamah. Jadi di antara paduman yang ditulis oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri ialah istiqamah ialah seorang itu sabit, ya, sabit maksudnya tetap pendirian, terus menerus, konsisten secara berterusan, tidak pudar, semangatnya sentiasa
kuat dan tinggi, ya. Mengikut syariat Allah. Jadi sabit mengikut syariat Allah sebagaimana suruhan Allah, dan didahulukan dengan ikhlas kepada Allah, ya. Jadi dalam perbincangan yang lain, ya, memerlunya ikhlas supaya ianya lebih akan menjadi istiqamah, ya. Supaya seorang itu akan lebih jadi istiqamah apabila ianya ikhlas kepada Allah, ya. Supaya ini dapat dilakukan berterusan, maka ini perlukan kepada ikhlas. Kalau tidak kena ikhlas, istiqamah ini tidak mungkin. Kalau kita lakukan kerana manusia, kerana orang lain, kalau orang tersebut tidak ada, tak wujud, maka urusan itu tak dapat diteruskan. Jadi sangat penting, ya, hendaklah didahulukan dengan ikhlas. Walaupun disuruh beristiqamah mengikut kadar kemampuan, tetapi mestilah berusaha supaya ia membetulkan dengan kebenaran. Itu yang pertama. Yang pertama, melakukan syariat Allah dengan ikhlas, istiqamah, ya. Yang kedua, hadis ini juga menggesa supaya segala kebaikan atau amalan termasuk pekerjaan dan perkhidmatan yang dilakukan hendaklah dalam istiqamah dengan menghindarkan segala sifat-sifat mazmumah. Jadi yang tadi ikhlas dalam melakukan kebaikan, yang kedua ini menghindarkan, juga istiqamah menghindarkan sifat-sifat mazmumah, yaitu malas, putus asa, ya, mudah luntur semangat, dan ini boleh menafikan istiqamah. Saya ada juga membuat rujukan sedikit, ya. Yang ini bolehlah saudara-saudari membaca. Saya ada juga membuat rujukan sedikit. Jadi syarat-syarat istiqamah ini yang diperlukan ialah dia diletakkan 5 syarat istiqamah. Untuk mendapat istiqamah dalam amalan itu memerlukan 5 syarat. Yang ini dituliskan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama ialah ikhlas yang disebut tadi. Yang sesuatu amalan itu perlulah ikhlas. Kalau tidak ikhlas maka tak ada istiqamah. Yang kedua, hendak dilakukan dengan ilmu, ya. Kalau dilakukan hanya ikutan, maka istiqamah tak akan berlaku. Ini perlu dilakukan dengan ilmu, maka kita harus terus menerus, ya, mengutip permata-permata ini sebagai ilmu. Dan ianya perlu, ibadat tersebut perlu dilakukan seperti mana yang ditentukan oleh Nabi. Tak boleh mengada-ngada, buat sendiri-sendiri, ya. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat ialah lakukan secara terbaik, secara yang terbaik, itqan, ya. The best that we can. Jadi tak boleh main-main, tak boleh cincai-cincai ala kadar saja. Kalau tidak, maka istiqamah tak akan berlaku. Yang kelima, menjauhi daripada perkara yang haram. Jadi kalau tidak menjauhi daripada perkara yang haram, istiqamah juga tidak berlaku. Itu syarat-syaratnya 5. Dan cara-cara untuk mencapai istiqamah, ya, langkah-langkah untuk mencapai istiqamah, ada ulama meletakkan cara-caranya. Ada yang 7, ada yang 8. Saya akan baca sepintas lalu, ya. Yang pertama ialah akhirah. Kita harus mengingat kepada akhirah supaya akan sentiasa dapat memotivasikan kita. Kita akan mengenang apa akan berlaku selepas ini, supaya kita dapat terus menerus melakukan kebaikan. Yang kedua ialah musyaratah. Musyaratah ini kita menjadikan ianya satu syarat bagi kita untuk melakukan. Kita mewajibkan, ya, melakukan kebaikan itu, ya. Komitmen, ya, condition. Kita condition kepada diri kita supaya ianya kita lakukan. Kita mestikan kepada diri kita untuk lakukan kebaikan itu. Yang ketiga ialah mujahadah.
Jadi usaha berterusan. Ya, perlu untuk mencapai istiqamah ni ianya memerlukan kepada mujahadah, usaha yang berterusan. Jadi kalau sekali, 2 kali, 3 kali tak jadi. Ini harus berterusan, ya, secara mujahadah. Yang keempat adalah muhasabah. Ya, kita harus muhasabah apa yang kita telah lakukan. Adakah ianya berjaya ataupun tidak berjaya, supaya kita dapat memperbaiki. Ya, muhasabah. Yang kelima ialah kita hendaklah sentiasa menyalahkan diri kita kalau kita tidak berjaya. Kita tidak mencari alasan kalau kita tidak berjaya melakukan istiqamah itu. Kita harus mengambil tanggungjawab untuk memperbaiki. Ya. Tahsin dengan kata lain, memperbaiki. Kalau kita dapati bahawa ini perlu diperbaiki, maka ini perlu melakukan tahsin, pembaikan. Dan yang terakhir yang sangat penting, ya, yang sangat penting ialah cara-cara yang terakhir, langkah-langkah yang terakhir ialah hendaklah kita tawaduk, hendaklah kita humble, ya, humble. Jangan rasakan kita boleh melakukannya dengan sendiri-sendiri. Kita harus banyak berdamping dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus banyak berdoa, ya, memohon bantuan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat lakukan amalan kita dengan istiqamah. Jadi saya rasa itu saja 10 minit yang diberi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.